Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Hey Google, stop the music. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita cerita pasal Double R ni. Double R ni kan, dia tukar blok baru. Mana blok dia? Hai, magic kan, hilang. Okay, dia pakai blok 1855. Ni beli blok ni Endun lah kan. Dia direct Endun. Dia beli blok ni. Lepas tu aku dah siap potting lah blok ni. Ubah exhaust semua dah bersih kan, dah polish. Lepas tu dia punya barang-barang engine dia punya barang-barang blok dia tu kan, pin ni pakai yang original, ring pun dia pakai original juga. Lepas tu dia beli tutup power valve warna gold kan, warna gold ni kan. Dia beli dua lah, kiri kanan. Okay, ni okay. Tu tutup atas power valve pun dia tukar baru juga, dia beli yang warna gold juga lah. Okay, warna gold. Piston pula dia pakai piston dia ni lain sikit lah dibandingkan dengan motor-motor lain. Sebab apa tahu? Sebab pakai road pin 15, maksudnya road KRZ lah. Maknanya ni pin dia pin 15, bukan pin 16 macam Double R. Jadinya lain daripada yang lain sikit lah. Try dulu. Dia punya pin bearing pun dia tukar baru tu. Mana pin bearing pun dia pakai yang original juga. Kalau kita tengok kan, pin bearing dia ni kan, dia kecil sikit daripada Double R sebab dia pin 15 kan. Jadinya sekarang aku nak basuh dia punya blok. Sebab hari tu lepas polish, lepas ubah exhaust, lepas potting tu, aku tak basuh pakai petrol. Jadinya ni aku dah nak pasang, jadinya aku basuh lah pakai petrol. Kita pasang kat motor, kita pasang dia punya casing semua sebelah sini kan. Lepas tu skru ni pun aku tukar. Skru untuk pump tuti dia ni skru ni. Skru pump tuti ni biasanya memang senang rosak kan, sebab dia trik-trik halus. Pula tu kadang-kadang orang buka pakai screwdriver, buka lepas tu tak boleh ketat ke apa, jadinya dia rosak lah. Macam skru ni aku beli, biasalah skru beli ni menepati kehendak kita, jadinya skru ni panjang, jadi aku nak potong lah skru ni. Basuh dulu blok dia ni, bersihkan. Kita settle blok dulu, sang magnet dia, sang pulser dia, sang dia punya casing sebelah kelas ni. Sekarang kita pasang dia punya tiang-tiang dia ni. Tiang dia ni dia ada atas bawah dia tau. Kalau yang belah bawah yang dekat blok dia punya terik ni dia pendek sikit daripada yang atas. Tapi kalau korang salah pasang, tu yang buatkan skru dia jadi macam gini tau kadang-kadang. Dia punya topi ni boleh crack sebab dia punya terik ni boleh termasuk terlebih. Jadinya sebab tu dia crack lah benda tu. Pasang blok dia. Kita celup minyak, pasang celup minyak sikit, pasang. Kita pasang dulu, nanti baru kita ketatkan. Ikat dia macam biasa lah geng. Kita masukkan nut kat sini satu. Fungsi nut yang belakang tu kan, untuk kita matikan dia kita lock dia. Kita tahan yang belakang, ikat yang depan. Okay, macam ni lah. Okay, lepas tu kita ikat yang atas. Okey. Lepas tu kita tahan, kita buka. Buat tiang ni korang memang kena ikat kuat tau. Dia antara sebab korang loose tiang, tak kisahlah motor apa-apa kan, motor RZ ke, motor Z ke, sebab benda ni longgar. Jadinya tiang ni kita kena pastikan dia betul-betul kuat lah. Kalau korang ada cordless macam gini, okey lah, cepat sikit buat kerja. Kalau tak ada cordless, korang pakai spana pun boleh, tapi lambat sikit lah. Cordless macam gini sekarang pun dia dah tak mahal lah. 100 pun dah ada yang boleh dapat. Okay, sekarang kita dah selesai yang dekat sini. Tengok tiang exhaust pula. Tiang exhaust aku nak cerita sikit lah Tiang exhaust ni, kalau korang tengok, dia punya thread yang ini dia panjang tau. Yang ini dia pendek. Sama juga yang ini. Korang tengok ni. Walaupun dia panjang sikit kan, tapi kalau korang salah pasang,
nanti tiang yang panjang tu dia akan terkeluar dekat dalam ni. Kat dalam tu ada lubang kan. Kalau kita jolok screwdriver ni kan, masuk dalam lubang exhaust ni, tu bila korang salah pasang, korang pasang yang tiang yang panjang dekat situ, dia akan menyebabkan skru tu terkeluar. Dia pergi ke rumah power valve. Dia pergi ke rumah power valve kan, power valve tu tertekan. Bila tertekan, nanti kan dia calor, so nanti korang kena gosok. Korang yang gosok tu dia main bedal je gosok, dah jadi longgar. Artinya sebelum terjadi benda-benda macam tu, kita kena tengok okey. Pendek ni dia dekat belah dalam, okey. Ya, benda macam ni korang tak perlu letak Loctite pun tak apa, sebab tu dekat sini lepas daripada terik ni dia tinggi tau. Sebab benda yang tinggi ni yang matikan dia dekat situ. Okey. Dah siap pasang semua keperluan dia. Keperluan aduh. Skru dia ni semua aku dah basuh dah basuh. Jadinya benda yang tak lawa ni kan, kita letak belah dalam, kita letak dekat sini. Jadinya taklah nampak skru ni buruk sangat kat luar kan. Okey, sekarang kita pasang dia punya piston. Belok senang. Ring dia, kita buka ring dia. Ring dia pun original juga Tapi kalau piston original aku pakai. Dia piston original, tapi piston dia piston paku silang. Pakai blok 1855. Kau letak ring macam gitu kan, letak dekat satu tempat dulu. Lepas tu ni korang tarik kan, korang tarik, bawa dia pergi bawah. Macam gitu. Okey. Lepas tu korang terai tekan, dia boleh tenggelam okey, boleh tenggelam okey tu. Sebab ada motor kadang-kadang dia ada atas bawah dia kan. Kadang-kadang kita keliru pasang yang ni. Nampak kalau macam gini. Yang tadi boleh ke dalam kan. Kalau kita tengok dia boleh tenggelam kan. Tapi yang atas ni nak masuk pun tak boleh. Itu maknanya ring kita terbalik jadinya yang tebal tu duduk dia dekat bawah. Okey. Okey, tadi yang atas ni yang kita try pasang ni tadi, dia nak masuk pun tak boleh kan. Bila dia duduk pada tempat dia, dia boleh masuk. Nampak? Jadi benda tu korang kena check. Kadang-kadang bila kita pasang, apasal tak ngam kita pergi kedai, kita marah pula orang tu. Kau bagi aku ring apa ni? Sampai kedai orang tu tunjuk, kita pula yang the door. Nanti segan geng. Okey. Lepas tu kita pasang dia punya clip piston. Nak pasang clip piston ni pun kadang-kadang susah geng. Jadinya macam gini kalau kita nak pasang. Sebab dia memandangkan dia tak ada tempat untuk kita pegang kan. Jadinya kita kena tengok benda tu nak pasang macam ni. Jadinya kita kena dudukkan dia dalam kedudukan macam itu kan. Ni dekat line-line sini. Lepas tu kita ambil screwdriver, sambil kita tekan bahagian sini. Okey. Bahagian sini kita tekan. Kita tekan, kita masukkan dekat dalam tu. Macam gini kan, lebih kurang. Lepas tu korang tolak benda ni. Kalau kita tak tekan, nanti dia terkena piston dia. Macam itu nampak kan? Okey. Sekarang kita pasang piston. Sebelum kita pasang piston dekat blok tu kan, dalam ni kita ratakan dia. Jangan banyak-banyak sangat Tuti yang aku letak ni, dia 747. Dia lain macam sikit 747 ni. Banyak sangat, motor susah hidup kan. Berjenuh Kita letak tuti kat sini, dekat paku dia ni. Memandangkan paku ni tempat yang paling tinggi dia bergesil. Ni kita letak. Okey, dekat pin pun kita letak minyak sikit. Okay, kita masukkan blok dia macam ni kan. Kau masukkan, kau pegang macam ni, kau masukkan macam ni. Okey, masuk macam ni kan. Kau atas, kau pegang yang tiang dia tu. Okey. Kau tu pusing. Okey, lepas tu kita ambil pin piston tu. Kau letak je kat piston macam itu. Lepas tu korang adjust serut tu naik kan. Okey.
Perut tu korang ejah naikkan. Lepas tu kita tengok lubang dalam dia tu, dia kena ke, dia tak kena ke, kan. Alright. Betul lah. Dalam ni kita letak kain supaya tak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Okey. Lepas tu kita masukkan kelip dia. Okey. Okey. Lepas tu kita akan ambil screwdriver ni, kan. Kita akan ketuk tau benda ni untuk memastikan kelip tu dah masuk kat tempat dia. Lepas tu daripada sebelah sini pula. Okay. Lepas tu baru boleh kita masukkan blok. Enjin ni memang aku tak ikat lagi sebab aku akan ikat blok dulu baru ikat enjin. Okey, kita dah siap pasang. Dah siap pasang berlok, geng. Okey, sekarang kita ambil skru. Kita cari skru yang tak lawa ni tadi tu. Kita letak dalam ni Takkan kita nak letak skru yang cacat tu dekat luar, geng. Nampak, geng. Alright, lepas tu kita ikat silang. Dia kalau macam blok ni kan, kalau korang ikat, orang cakap tak betul-betul silang sangat pun, dia jarang lah berlaku tiang patah. Tapi kalau macam head tu, dia memang sensitif Kalau korang ikat satu tempat sampai ketat, lepas tu kau main bedal dia kan, dia akan patah sebab dia sensitif. Kalau blok ni lain sikit, sebab bila kita letak blok, dia terus rapat ke enjin tau. Kalau macam head ni, bila kita letak, bila kita ikat, dia takkan rapat ke head, takkan rapat ke blok. Jadinya sebab tu kan, selalu sangat tiang head patah sebab ikat tak sama rata. Tapi kadang-kadang ikat sama rata pun dia patah juga, geng. Sebab dia dah reput Biasa motor-motor yang patah RZ, motor-motor lama, dia dah patah. Senang lah dia patah. Seperti biasa lah, geng. Bila tangan kita tak kuat, kita akan pakai spana. Buat guide spana 12 ni. Pergi sebelah sini, cut lah. Cukup lah. Cukup sudah. Okay, lepas tu kita lap, geng, atas dia ni, permukaan dia ni. Okay, kalau korang tengok yang ini kan, dia ada dua kan, power valve ni kan. Dia ada left, dekat sini left. Dia ada right. Right tu sebelah kanan lah. Okay, yang sebelah sana. Apa kalau contoh lah, mana tahulah tak ada dah left dengan right ni kan, mana satu kanan, mana satu kiri. Okey, yang belah kanan dia akan ada yang ini sebab yang ini lah yang kahwin dengan batang power valve tu. Jadinya yang ada dua marking ni, dua gigi ni, ini yang sebelah kanan. Okey, jadinya kita akan pasang yang belah kiri dulu Okey, bila kita nak pasang tu kan, kita pasang belah kiri dulu. Tapi bila kita nak pasang yang belah kanan ni, pastikan dia punya titik ni bertemu macam gini. Okey, nampak? Dia bertemu macam itu Alright. Tadi kan korang tengok kan, skru ni kan, dia macam dah patah kan. Okey, kita jangan ambil risiko biarkan dia macam tu je sebab memandangkan dia duduk dekat dalam, risiko dia tinggi, geng. Jadinya kita pecahkan terus. Okey, kita ambil tu benda tu, kita buang. Alright. Sebab apa aku suruh buang? Sebab aku takut benda tu tiba-tiba dia crack, dia masuk dekat dalam power valve. Okey, lepas tu skru power valve tu dia memang macam gini M6. Lepas tu skru dia pendek macam gini je. Lepas tu kita pasang. Okey, masa nak pasang yang inilah yang kita kena tengok titik ni bertemu dengan titik yang kat sana Okey, untuk head pula, owner pakai PDK, head PDK. Okey, jadinya kita pasang head. Tapi sebelum kita pasang head tu kan, kita kena tengok tau dekat blok dia. Blok dia mesti kena ada pin ni. Okey, dua dia dua.
Dia ada dua macam itu. Jadi kita kena pasang benda tu, sebab benda tu lah yang menentukan yang kita punya head tu betul-betul duduk dekat center dia. Okay, lepas tu kita ikat silang head ni. Head ni memang kita kena ikat silang je. Kau ikat sini sikit, okey dah rasa ketat sikit, kau ikat belakang ni. Abaikan iklan ice cream tu geng. Kita ikat silang geng. Sampai kita rasa benda tu dah tak boleh ikat. Macam head ni kalau korang nak ikat, korang tak perlu sambung spanner tau. Sebab head ni, sebab dia 5 skru geng. Dia 5 skru, lepas tu dia punya permukaan tu sempit. Dia tak macam blok lebar. Jadinya bila kita ikat pakai tangan pun dah ketat. Jadi kita tak payah nak sambung-sambung benda tu Kan patah lah pula benda tu. Masak geng. Kita pasang dia punya skru blok. Alright. Bila dah pasang skru blok macam ni kan, biasanya baru aku akan ikat enjin dia. Lain lah kalau macam kita buka apa, blok saja. Sebab enjin tu memang dah tak gerak. Ni kalau overhaul motor, aku akan pasang enjin, letak skru, pasang blok, baru aku ikat enjin dia. Okay, sekarang kita pasang dia punya magnet pula. Okay, magnet ni kan dia ada key kan. Key dia ni aku akan letak minyak tau kat sini. Letak minyak supaya dia tak kering sangat. Dengan rumah-rumah dia sekali aku letak minyak. Alright. Tu kita pasang dia punya skru ke. Alright. Skru dia ni dia pakai box 17. Yang cordless merah aku ni dia tak macam yang hijau tau. Bila aku tekan sikit dia tak gerak. Nampak? Dia tak smooth lah. Tapi ni lagi kuat kalau buat ikat. Okey. Sekarang kita dah ikat Sekarang kita pasang dia punya pulser lah Dia punya pulser geng. Kalau korang nak pasang wire gear ni, korang jangan pasang carburetor dulu. Korang pasang wire dulu. Bukan apa, senang korang nak pegang benda tu. Dia memang korang kena tarik satu-satu geng. Kalau korang tarik dua-dua memang dia tak masuk. Alright. Okay. Tapi wire ni keras dia lain macam Dia macam kayu Tak tahu kenapa dia keras sangat macam ni. Okay, lepas tu warna hijau tu dekat sini pink dekat sini. Alright. Kalau terbalik kita tukar balik. Aku pun dah lupa dah wire tu. Tapi kita tengok lampu gear ni. Okey, sekarang kita pasang pulser pula. Pulser ni kan Dia memang bukan duduk dekat dalam enjin ni. Dia duduk dekat luar geng. Pulser tu, wire pulser tu. Kita letak dulu benda ni. Dia memang duduk kat situ. Lepas tu dia punya ni dia duduk kat situ. Okay. Dia macam itu je. Dia memang macam itu. Okay geng, jadinya inilah casing double R tu yang aku repaint color original. Ni 2K ni kan, dia 2K kilat tau. Dia 2K matte. Bukannya orang cakap tak 2K langsung, 2K lah, 2K matte.
Kalau kau nak tengok tu mate, dia macam gitu lah color dia. Dia macam color mati tu mate ni. Aku belum pasang lambang Kawasaki dia. Sebab aku tak pasti owner ni ada beli tak lambang yang baru ke. Aku tak pasti. Jadinya kejap lagi aku check. Aku tengoklah dia ada beli tak lambang Kawasaki. Sekarang kita pasang yang sebelah sana Ini belum dipasang. Aku just letak je dulu. Tapi itulah spring ni asal tak ada lah. Aku nak cari kat mana spring tu. Owner hantar asal pun memang dah tak ada spring tu. Jadinya malam ni lepas isyak pun aku sambung lagi buat motor ni. Pasang cover-cover dia semua. Lepas tu kenapa belakang dia lopong macam ni? Sebab motor ni dia nak tukar cover set handle kan. Handle dia aku repaint dengan tapak bar semua. Jadinya esok kita sambung